So yang seorang lagi tu siapa? Dia dari alam gaib. Dia Tiba-tiba dia. macam Kalau dia muncul lah. Kau kena seru dia. Aku muzik punk aku terdedah start dari remaja. Aku start bagi tahu dengan partner pun. Ayah, abang nak main gig main band punk Kau ni Melayu ke Cina lah? Macam asal benda tu relevan, macam asal benda tu penting nak jawab tau. Komen ni macam dia orang paling pang dalam dunia. Kau faham tak? Tak benda tu biasa lah. Ada tak dream dia. Oh wow, kadang-kadang aku jadi macam aku bila tengok macam aku tengok yang kat bawah tu. Lah diorang cakap fuck mainstream kan. Sex Pistol macam mana nak sampai? Jalan tadi okey semua kat sini. jalan. So far tak tahu sangat sebab tidur belakang tadi. Patut lah Tak tahu reply. Patut lah reply. Nampak Noi, kau kering apa? Off frame lah. Tapi aku datang separate lah. So terima kasih kerana sudi datang lah. Thank you sebab Untuk podcast kita hari ni, nama podcast ni actually Ruang Masa. Sebenarnya podcast ni salah satu podcast baru yang kita buat. Sebenarnya kita ni daripada media hip hop lah. Tapi kita nak cuba mengenali lah dan cuba nak besarkan tahu. lagi. Yes. So ni adalah band pertama. Wow. So Thanks. selamat datang ke Ruang Masa. Selamat datang. So hari ni guest kita adalah Ampang Syndicate. So boleh perkenalkan diri masing-masing. aku HK, Okay. selaku bassist dalam band lah. Aku Z selaku vokalis ukulele and budak Milo. Aku LB selaku drummer and backup vocal. So Ampang Syndicate memang terdiri daripada tiga orang je lah. 4 orang. 4 orang. So yang berjaya munculkan diri 3 orang. So yang seorang lagi tu siapa? Dia dari alam gaib. Dia Tiba-tiba dia. macam Kalau dia muncul lah. Kau kena seru dia. nama dia Mili selaku rhythm guitar and lead guitar. Oh. So ni aku nak borak-borak nak tanya sikit pasal Ampang Syndicate lah. Sebab aku pun kurang sebab yang kita tahu genre punk ni dekat Malaysia dia bukan tak relevan lah. Dia kurang menonjol. Tapi akhir-akhir ni dia bukan tak sama macam mungkin tahun 2005 2004. Mungkin apa yang aku tahulah sebab aku bukan orang yang ada terus dalam tu. Okay, so aku cuba tanya pasal sejak bila lagi Ampang Syndicate ni ada? So Ampang Syndicate ni ditubuhkan pada Mei 2018 di sebuah studio di Ampang, Chaos City. Kita macam first kali Z bergerak solo. Dia main show mana-mana dengan ukulele je kan. Nyanyi sambil ukulele kan. Singer-songwriter lah. Memang street punya style lah. Then one day tu maybe ada kawan-kawan cakap kau ni buatlah band, baru lagi short lagi semua. So Z pun terinspired dengan kata-kata kawan-kawan tu kan. So that's why dia nak buat band. And kebetulan saya waktu tu saya jamming dekat studio kat Ampang tu. Masa tu dah memang main lagu-lagu punk ke macam mana? Time tu saya mostly tak jamming lagu macam tu sebab kawan-kawan saya semua banyak rock, metal kan. So kita rock kapak lah. rock kapak, metal, heavy metal kan. So jamming, lepas tu owner studio cakap minta contact kau, aku ada something nak bagi tahu kan. Pernah jamming lagu-lagu sedih tak?
Lagu sedih pernah juga. Tapi rock lah, rock yang sedih lah. Tapi still rock lah. Yes, tak ada ballad ke macam ni tak ada. Tapi mostly yang rock lah lama. Orang sedih-sedih lah. Dandut dah hujung-hujung jamming tu. Okay. di So belakang tabir lah. so one day tu owner tu call, dia datang. Dia suruh saya datang. Sila. Kan dah sampai studio tu baru saya kat situ saya jumpa Z and dua lagi ex members lah, gitaris dengan bassist kan. So dari situ lah kita start. Sorry, dia basis yang? Dia bassist yang ketiga. Basis yang ketiga? Yang ketiga. Betul. Ketiga. Mili. Dah bergaduh. Dia lupa. Okay. So first members seorang dia dah ada komitmen lain. And selepas tu Mili. Sebelum Mili jadi gitaris, dia bassist dulu. Sebab tu dia alam gaib, dia ikut dia. dia satu masa tu dia bassist. So tapi tengok dia punya touch dia punya feel dia more dekat gitar sebenarnya. So kita ambil dia sebagai gitar and kita bagi peluang untuk audition dan kita jumpa HK lah. Tadi kita tengok video tadi tu kan. Itu time audition tu. So maksudnya korang ada buat audition juga Ada buat audition. Maksudnya Ampang Syndicate ni dia bukan kawan-kawan daripada kecil. So dia okay. So macam mana nak chemistry tu? Sebab baru kan macam aku baru kenal kau baru Betul. So macam mana Untuk audition lah aku rasa. Mula aku kenal dia orang pun aku masuk sebagai gitaris. Aku fill in. Apa ni? Session lah. Saya session 2019. Time tu aku baru balik dari US. Aku study 4 tahun, kerja setahun. Kat US. So balik memang dari dulu aku nak pergi US pun memang plan aku nak jadi punk kat sana. Dulu background aku lebih pada rock and roll lah. Masih rock and roll juga. Tapi memang memang minat. Memang nak main music lah. Memang nak main music lah. Memang dari dulu main gitar. So ada WhatsApp macam ada WhatsApp group. Okay. So time tu macam tanya lah. Aku tak kenal siapa-siapa So kalau siapa-siapa nak cari sessionist gitar ke apa, boleh Roger lah. So Pak Noi WhatsApp, Pak Noi contact, dia cakap ada show kita orang dekat Ipoh ni, gitaris tak boleh pergi. So aku cakap okey lah, we jam kejap. Dan boleh geng lah. Lepas first show tu lah nampak macam, nice juga. Macam so kenal dia orang macam masuk air kan. So mula-mula nak buat dengan member. Okay. Tapi member ada yang nak kahwin, ada yang kerja engineering semua kan, dan lain-lain. Hala tuju hidup lain. So macam better buat dengan orang yang memang betul-betul nak fokus lah. Yes. Memang nak buat betul-betul band ni. So disebabkan kau study. So macam kau ada study, kenapa macam kau memilih untuk ada dekat band ni? Apa matlamat Ampang Syndicate tu sendiri lah? Apa yang korang cuba nak bawa? Matlamat Ampang Syndicate aku rasa sebelum satu matlamat sebagai satu band tu, aku rasa setiap individu ada matlamat dia orang tersendiri atau ada message yang dia orang nak bawa. So macam Z dari dia punya scene punk dia, so ada dia punya punk movement yang dia nak convey. Macam aku dari dekat US tu banyak terdedah pada social activism ataupun student movement yang lebih pada berunsur politik lah, and haluan kiri dan juga mental health awareness. So benda-benda tu yang aku nak ketengahkan melalui bidang seni. So bila kita kumpul sebagai satu band ni, kita lebih mengetahui antara each other semua kan. So time tu lah yang kita bincang, okay, sebagai Ampang Syndicate ni apa yang kita nak ketengahkan sebagai satu band. So antaranya brotherhood, antaranya message-message yang lebih pada haluan kiri, macam menaikkan semangat mereka, kawan-kawan marhain lah. And then lepas tu juga mental health awareness, melawan korupsi dan sebagainya lah.
Kau ada apa-apa nak tambah? Saya setuju yang Arif. Tak ada bangkangan So maksudnya Ampang Syndicate ni ada semua daripada korang semua ada lamat-lamat yang sama yang memperjuangkan hara kiri politik dan so pandangan korang lah tentang bagi aku sendiri pasal mental health lah. Banyak anak-anak muda lah, golongan-golongan muda macam kita yang ada problem ni. Benda ni jadi sebab apa? Adakah daripada family ataupun dia tak nak bergaul dengan orang lain ataupun dan macam mana cara untuk kita nak mengurangkan? Adakah kena pergi bawa dia pergi doktor ataupun kena ada orang-orang yang ni kena support dia orang semua? Adakah itu adalah salah satu tujuan dan matlamat Ampang Syndicate lah untuk nak tarik orang-orang yang macam ni untuk dekat dengan korang? Great question lah sebab benda ni sebenarnya trend dia dah ada sejak zaman dulu pun lagi. Kan? Sebab ni adalah mental illness ni adalah illness, penyakit. Cumanya dia punya tahap kesedaran tu zaman dulu lain dengan zaman sekarang lah. Zaman dulu orang rasa macam kau ni sedih je, kau chill je lah kan. Macam sekarang ni baru orang macam rasa kalau kau sedih, kalau kau murung, apa simptomnya ni semua, tak boleh ni kira dah penyakit dah ni. Ni simptom yang berlarutan dengan terlalu lama. Kau memang kena nak dapatkan bantuan lah profesional. So tu beza dia. Tapi benda tu memang dah lama dah ada. In fact dalam scene music pun dari dulu kebanyakan macam dalam scene punk, metal, in fact hip hop pun diorang adalah kebanyakan diorang identify diorang sebagai misfits lah. Diorang tak boleh bercampur dengan golongan-golongan budak-budak yang normal. Diorang ada yang mangsa buli, ada yang contohnya macam hip hop NWA tu semua kan. Diorang outsiders. Diorang black. So lagi-lagi kalau metal lah. Metal memang ramai yang kita orang nampak macam on stage memang ganas gila semua kan. Tapi off stage kadang-kadang malu-malu nak cakap dengan orang. Yes. Off stage main dengan cucu kan. So banyak kalau tengok zaman 80-an diorang dah address lah benda-benda macam ni. Macam Metallica diorang cakap lagu ni kita punya like our tribe tu memang diorang rasa diorang lain daripada lain. And macam kalau bila MTV dah keluar like music video diorang tunjuk macam contohnya We're Not Gonna Take It by Twisted Sisters. Diorang tunjuk dalam music video diorang yang cikgu tak support diorang punya minat, pakaian diorang lain-lain. In fact zaman sekarang aku rasa yang paling relevan adalah yang baru-baru ni cerita Stranger Things lah. Dia mengetengahkan seorang yang pakai macam metal ni semua. Dia sebenarnya budak baik tapi orang rasa dia ni outsider lah. Orang suka judge dari apa yang kau pakai. Yes. Orang macam tu. Padahal kau tak macam tu pun sebenarnya. Betul. So benda ni dah memang ada dari dulu dah. And balik pada soalan kau tadi tu macam apa faktor-faktor yang dia berlaku mental illness semua kan. Sebenarnya faktor dia banyak gila. Antaranya genetics. Ada juga. Yes, genetics and also environment kau lah. Environment banyak lah. Macam Toxic. bila kau membesar, family ataupun ada trauma-trauma sejak kau kecil, kau bawa ke dewasa. So kita semua ni memang kalau kita tengok balik time kita, zaman kita kecil, memang akan ada sesetengah macam apa, titik hitam orang cakap kan, yang mempengaruhi kita sekarang kan. Macam kita dewasa macam nampak okay lah, we have our lives together, tapi ada benda yang berlaku time kita kecil yang tinggalkan kesan. Apa perbuatan kita, apa belief system kita. So benda-benda macam tu dia antara trigger lah yang membuatkan orang macam cepat marah, cepat trigger. Sikit-sikit sedih ke apa semua kan. So aku tertarik pasal zaman korang kecil tau. Aku tertarik nak tanya, masa zaman korang kecil macam mana perjalanan korang? Ni kita Perjalanan korang pasal kehidupan sikit lah sampai sekarang lah. Adakah daripada kecil mungkin kau daripada kecil lagi daripada umur kau
7 tahun dah dengar lagu-lagu macam ni ke apa ke? Oh, untuk waktu aku kecil-kecil, aku terdedahkan dengan muzik rock lah sebenarnya. Rock, walaupun tak tahu kumpulan apa kan, tapi bila setiap kali hari-hari duk dengar lagu tu kan, babak Suka macam tu. macam sedap lah lagu ni kan, walaupun tak faham nyanyi apa kan. Sebab aku mau fokus dekat lagu lah daripada lirik. Sebab lirik Mak Saleh gitu kan faham sangat kan. Tapi muzik tu yang grab kita untuk boleh ingat dia punya hook dia semua kan. So makin membesar, ada antara kawan-kawan juga yang kenal aku dengan muzik macam ni pula. So mostly aku membesar dengan muzik rock lah. Muzik rock sampai sekarang still minat. Even though punk, heavy metal semua kan. Even selain pada tu pun aku layan blues ke, soul, oldies punya muzik kan, still boleh layan. Tapi kalau betul yang melekat kat hati sampai sekarang, macam tu lah muzik yang aku dengar dulu tu rock semua. So cool lah. Oh, Zed. Macam Zack? Macam aku, alhamdulillah aku dibesarkan dari keluarga yang supportive. Sebab aku hari ni lah kan, dibentuk dari keluarga lah. Untuk pengetahuan korang, Pak Noi manager, my father lah. So aku terdedah dengan muzik, dia lah punca. Semua benda pun dia lah punca. So kau bekerja dengan ayah kau sendiri? Yes. Macam mana kau? Wah, aku rasa bersyukur lah. Tak ada kata lain, aku rasa bersyukur lah. dia support apa pun genre yang kau nak bawa ataupun sebab aku muzik punk aku terdedah start dari remaja. Aku start bagi tahu dengan partner pun, ayah abang nak main gig main band punk Dia pun terkejut sebab dia pun dari scene rock, grunge kan. Yalah. So punk ni jauh kan. So alhamdulillah seperti. So sepatutnya ni yang kita kena macam sebelum ni juga yang aku cakap, kadang-kadang sebagai orang tua untuk masa sekarang ni bagi aku semua benda boleh jadi. Dia kalau dekat zaman dulu kita selalu tengok macam kau kena jadi pekerja bank. Orang tua macam tu nak main muzik apa benda ni kan, tak menjamin masa depan. So kadang-kadang itu yang akan mungkin salah satu jadi ada problem mental mungkin dia akan ke situ sebab kadang-kadang anak tu dia dah jadi tak ada pilihan. Family, so dia tak ada pilihan. Dia kena ikut apa yang orang nak, bukan apa yang dia nak. So mungkin orang pada parents Betul. So macam dengar juga apa yang anak-anak Kebebasan Betul. Selagi benda tu tak orang cakap memudaratkan diri. memudaratkan anak-anak dan dia tengok macam walaupun bagi kebebasan tapi at least dia boleh pantau mungkin. So kalau Sebab aku bersyukur dekat dengan bapa kan. So kita ada guide bila kita terlajak pun ada orang terlebih ni. So alhamdulillah syukur. Baik. So apa yang mendorong korang untuk memilih punk? punk awal dari ni kan, dari Zack kan. Sebab aku membesar, tak adalah membesar, aku kawan-kawan aku kita lepak hujung minggu Bukit Bintang kan. So dengan lepak tu aku terdedah dengan muzik punk. And aku start pergi gig punk. And aku dengar punk ni dia bukan macam Apa yang orang cakap? macam apa yang orang cakap apa makan sampah, makan dadah. Bagi aku, diorang lagi bebas bersuara dalam muzik. And aku suka benda-benda macam tu menarik minat aku And saya tak langsung buatkan aku nak buat Lepas tu yang shocknya, bukan shock lah, macam benda yang menarik aku juga dengan punk ni sebab layanan semua sama. Macam certain orang ataupun certain community dia ada seniority dia. Betul. Kau ada lagi tua, kita kena respect dia kan. Kita budak-budak muda ni bodoh kan. Tak valid apa pendapat kita tak valid bagi dia orang. Kalau punk ni terbuka, lelaki kan, tua muda, kita semua sama, kita manusia kan, tak ada lebih tak ada kurang kan. So benda tu grab menarik benda tu. And lagi satu yang aku nak berkongsi yang buatkan aku minat punk ni, mengajar aku untuk berdiri tanpa menggunakan kaki sendiri maksudnya tak bergantung kat siapa-siapa Semua benda korang buat sendiri DIY. Ya, Betul. do it
yourself, myself. Sampai dah ada kedai sekarang. So kalau macam kau pula macam mana? Apanya? Masa kecil kau sampai sekarang tiba-tiba besar. Aku dari keluarga yang sangat supportive juga. Tapi aku rasa dengan yang lain-lain band, aku seorang je yang tak datang dari direct macam musician. Macam parents aku dia orang minat seni ke apa, tapi bukan jenis yang macam main music setiap hari ke apa semua. Dia orang dengar tapi pelbagai yes. Cumanya macam tak adalah macam this is Guns N' Roses you listen semua. Macam aku sendiri terjebak secara ni lah. First yang aku paling ingat is Too Fat sebenarnya. Ya, memang aku dulu sekolah rendah aku budak hip hop lah. Then after macam that aku dengar terjebak dengan like Linkin Park, punk bands tu semua. And then afterwards belajar gitar, minat macam classic rock, heavy metal, and last macam dah masuk universiti semua aku dengar. So cumanya aku rasa banyak yang beza time aku kecil is aku datang dari bandar kecil Batu Pahat. And sekolah aku 99% memang budak Melayu semua. Macam seorang je kot India and seorang budak Chinese. Tapi aku kacuk. Bapak aku Melayu Arab, mak aku Chinese. So macam dari kecil tu macam aku tak rasa benda macam tak ada apa-apa lah, sebab family aku sangat open in a sense. Macam aku tak pernah tahu pasal dia ni lain, dia ni ni lain agama semua, aku tak boleh campur, tak ada. So bila masuk sekolah tu tiba-tiba macam terasa diasingkan tau. Macam orang rasa macam kau ni Melayu ke Cina lah. Macam asal benda tu relevan, macam asal benda tu penting nak jawab tau. And macam so aku susah nak masuk dengan budak-budak Melayu, dengan budak-budak Chinese pun macam susah juga nak masuk. So macam identity crisis macam tu lah. Macam sampai sekolah menengah semua macam rasa macam aku nak cakap Mandarin depan budak Melayu malu. Nak depan budak Chinese macam malu pula, macam diorang cakap budak-budak Melayu semua apa macam orang tengok budak pang macam makan sampah kan. Pang selekeh lah, pang tak ada duit. Aku macam Ada pandangan slack kat situ. Betul lah. So last aku just rasa macam music adalah escape aku sendiri. So genre punk yang kau jumpa ni sekarang yang membuatkan kau rasa lebih bebas dan diterima dekat Betul. Mainly pada dia punya non-judgmental punya community tu lah. And aku rasa zaman sekarang, kalau zaman dulu yes, yang benda tu banyak macam DIY ke apa, equality memang orang nampak memang satu benda yang special yang membezakan punk dengan komuniti lain. Tapi zaman sekarang aku rasa banyak dia dah overlap. Kalau kita tengok dekat hip hop pun ada juga budak-budak DIY, ada juga yang equality ni semua. So aku rasa macam very happy lah nampak benda ni dia dah diterapkan dalam sisi lain, komuniti lain juga. Adakah bagi kau benda tu bagus untuk punk? Maksud aku macam kan punk ni dia, apa yang aku tahu dan aku baca lah, tak tahu betul atau salah, punk ni dia menolak mainstream, menolak ke benda-benda yang macam sekarang diorang dah ada yang dekat TV atau anything. So bagi kau benda tu bagus atau yang original ni lagi baik lah daripada sekarang? Bagi aku dia ni aku personally dia banyak interpretation lah. Kalau kau cakap macam satu, we tolak mainstream atau we tolak commercialism. Dua orang akan ada pendapat berbeza tentang ayat tu. So bagi kita orang macam I think kita bebas orang, yes. Mana-mana tempat kita baca bila kau cakap bebas, kenapa mana-mana macam tempat ada macam tiba-tiba nanti ada orang cakap yang ni salah, kau tak pang, tak true. Sebab kadang-kadang kan macam bila kau tengok ada interview
ada yang kat bawah yang komen ni macam dia orang paling pang dalam dunia. Kau faham tak? Tak boleh biasa lah. Ada tak ada ni. Kau faham? Kadang-kadang aku jadi macam aku bila tengok macam aku tengok yang kat bawah tu komen biasa. Oh ni tak pang. Kurang composer or something like. Silap-silap dia orang pun harapkan kerajaan untuk bantu. Ya. Diorang pun makan duit brief apa kan. Macam banyak contradiction lah. So bagi aku rasa kalau nak strip down semua, paling penting kita just be nice, be respectful, Ya. no judgmental. You do you, I do me. Ya, sebab aku tak boleh cakap pasal benda ni sebab aku kurang. Tapi bagi aku, kenapa perlu menolak kalau kita ada satu media untuk kita lebih suarakan. Sedangkan kita ada bawa something Yes, yang kita perlu nak bawa, spread kan. suara, tapi Kenapa kita nak kena simpan? Kalau kau kena cakap aku tak nak, padahal kau ada peluang untuk ke situ dah, aku tak nak. Aku dengan komuniti aku yang ni je lah yang dapat tahu. Betul. Sebab sekarang dunia dah berubah kan. Kau dah tak boleh macam dulu buat promo album satu-satu macam tu. Semua orang cari dekat situ. So kalau kau tak pergi situ, kau akan terus ketinggalan dan hilang macam tu. Yes, betul. Kalau diorang cakap fuck mainstream kan, Sex Pistol macam mana nak sampai? Kan? Betul. Ramones. Ya. Betul. So macam bila nak lawan arus, kalau semua pun nak fuck mainstream semua, So kalau aku mengikut arus lah tu kan. yeah. Macam Maknanya mana kau mana tak payah lawan pakai arusnya. telefon, kau tak payah pakai apa yang Betul, kerajaan, betul. MRT, anything. Kalau kau betul-betul nak kan, kalau kau cakap aku paling pang dalam hidup kan. So kau jalan kaki je lah. Kau tak payah pakai kemudahan yang ada kerajaan bagi kat kau, anything kan. So Bagi aku rasa macam itulah orang selalu cakap apa pang lawan arus tu semua kan. Tapi kalau semua dah buat benda sama, yang cakap fuck mainstream ke apa semua, tak ada yang nak lawan arus tu. So macam bagi kita orang, bagi aku lah personally macam ironic lah dekat sana. Lepas tu lagi-lagi bila cakap punk is freedom kan, lepas tu banyak impose semua benda macam ni. So kita nampak banyak like bagi kita macam just you do you je lah. Like just be respectful, be nice, tu semua bagi aku tu yang penting. terima apa pun yang orang Yes. nak bawa dalam kehidupan ni. So sebenarnya aku sangat tertarik dengan ada satu yang kau cakap tadi, yang mental health tu boleh jadi disebabkan genetik. Keturunan lah. So aku nak bawa soalan ke situ sebab aku actually macam tak pernah dengar. Macam kalau macam mungkin disebabkan circle ataupun family. Aku dah biasa dengar, tapi genetik lah. Genetik tu kita jarang dengar. So adakah macam contoh mak aku ada masalah ni dulu dan dia pun dah tak tahu, dan tiba-tiba aku boleh, benda tu dia boleh turun kat aku ke atau kat siapa-siapa pun? Mungkin juga. So dia macam genetics lah bagi aku. Macam sometimes dia punya, sebab bila genetics ni dia affect kita punya hormon. So ada research yang tunjuk macam contohnya kalau macam depression tu ada part of your brain tu yang mengawal perasaan kita untuk berasa happy. Benda-benda macam dopamin tu semua, hormon dopamin yang buatkan kita rasa happy tu kan, dia tak light up sangat. So banyak benda tu dia affected by genetics lah. So sebab aku pun tak tahu dengan keadaan sekarang, mungkin disebabkan social media yang mungkin benda ni dah ada lama, cuma kita tak boleh nampak terus. Macam sekarang kan TikTok, Instagram apa semua, dia jadi macam satu trend. Budaya mental health ni dia jadi satu trend. Sikit-sikit aku depress. Kan? Aku depress, tiba-tiba depress. Dia jadi macam rasa dia cakap aku gempak kalau aku depress kan. Pandangan korang benda tu. Aku depress kalau aku gempak kan. Gempak. Banyak orang akan tengok aku. Ya saya aku ada Betul juga lah. macam tanah. macam setengah artis Dapat kan yang aku attention yang kan? macam setengah artis tiba-tiba dia buat satu kesilapan, dia cakap Azul, belakangan ni saya ada masalah. Untuk nak lepas daripada Masalah dia. yang kau buat dan kau jadikan saya aku Betul. Aku rasa tu slippery slope dia memang sangat. Memang aku rasa aku pun pernah buat kesalahan macam tu juga. And aku rasa benda tu dari experience aku sendiri, benda tu tanggungjawab aku sendiri jugalah untuk
Sebab apa yang kita cakap dekat diri sendiri pun dia affect kita sendiri kan. Macam kalau kita cakap setiap hari macam, "Weh, aku ni lemah." Ataupun aku ni memang malas, aku bodoh semua. Memang tak ada rasa nak jadi lagi pandai, lagi berjaya lah kan. So sama juga benda macam tu. Kalau semua benda yang berlaku tak kena dalam hidup kita, lepas tu kita salahkan faktor-faktor luaran, macam external factors semua kan. Macam, oh ni, aku rasa benda tu dia boleh jadi benar juga. Mungkin artis-artis tu dia buat kesalahan 20% sebab masalah mental dia. Tapi jangan cakap macam benda tu 90% sebab kau buat. Macam benda ni dia terlalu mudah macam tiba-tiba aku cakap kan. Tiba-tiba ni mungkin datang dengan kematangan lah. Macam kau kena matang untuk tahu bila kau kena take ownership. Kalau kau buat salah, memang kau kena cakap like, memang aku ada penyakit ni, tapi pun sebab aku cuai, aku memang senang get triggered. Like, jangan cakap macam semua benda yang salah je, benda tu luar kawalan kau. So bagi aku memang akan ada kes yang di mana kau tak boleh kontrol, kau memang betul-betul kau sakit. Contohnya mungkin maybe macam orang setengah orang macam get triggered, meroyan apa semua. Maybe memang dia triggered betul-betul. Dia tak boleh. Contohnya macam benda macam panic attack, kau tak boleh bernafas. Kau tak boleh bernafas, kau cemas tiba-tiba kan. Mungkin benda tu betul. Tapi ada juga orang yang macam rasakan macam, oh aku nak salahkan ni dekat penyakit aku lah. So aku bebas dari tanggungjawab kesalahan aku tu. So macam contohnya kalau aku mess up, aku tak nak ambil tanggungjawab untuk mengaku salah. So aku salahkan pada Penyakit tu. penyakit tu. So bagi tu jatuh pada penyakit. kematangan lah. Macam faham. and ada juga macam penting untuk sedar yang benda tu bawa impact dekat orang lain juga. Sebab kalau kadang-kadang kita tak sedar, macam mungkin kita nak attention tu kan, ataupun kita rasa memang betul lah, macam rasa aku gempak, aku ada depression. Macam rasa macam aku macam dia orang juga macam aku nak juga jadi tak normal. Style sial aku sini. Macam tu kan. Macam at least boleh nyanyi tentang macam macam lirik-lirik emo-emo apa macam trend style semua kan. Nampak ada potong macam style semua. Benda tu aku rasa kematangan tu memang penting lah. Kau kena tahu bila kau buat macam tu dekat social media, apa budak-budak muda akan buat. Apa sebab kau akan mempengaruhi. Sebab aku percaya yang bila kadang-kadang kita menyampah juga kan, ada kawan yang macam kita tahu sebenarnya okey je, cuma kau nak perhatian kan. So takutnya bila ada orang lain yang betul-betul dalam masalah kita, dia jadi tak percaya. Betul. Macam cerita ni segala kan. Faham tak? Macam buat-buat je ni. Betul. Yang kesian dia. So kurangkanlah melodi yang tiba-tiba ada drama kan. Sebab Banyak drama lah. Sebab okey, aku rasa ni berbalik pada apa yang perlu buat lah. Yang bila kau atau kau tahu siapa-siapa yang ada masalah mental, first memang aku selalu cerita dekat orang, aku tak boleh tolong kau. Kau boleh cerita ni semua, mungkin aku boleh relate dengan kau, tapi aku bukan jawapan kau. Kau kena jumpa dengan pakar-pakar, profesional. So dekat sana yang macam social media bukan tempat yang sesuai, bukan untuk tempat kau nak untuk tunjuk. engkau. Tapi Yes. mungkin ada yang malu macam mungkin betul-betul Betul. ni macam malu, Betul. sial, nanti orang cakap aku gila. And aku rasa tu antara Ampang Syndicate punya fokus. Yes, sebab aku percaya dengan kadang-kadang aku ada baca beberapa lagu yang berkenaan dengan mental issue ni kan. Dia akan komen. Aku orang yang suka baca komen lah. Dia akan cakap, "Oh, kau mewakili perasaan aku lah. Apa yang kau bawa tu buat aku rasa macam ada satu dia lagu lah, Tuan 13 lah kalau pernah tahu, Indonesian punya hip hop kan. So dia satu hari tu dia pernah pergi show dan ada satu orang yang pernah hampir nak bunuh diri, dan
dia pergi jumpa, dia pun terkejut. Dia kata, saya pernah hampir nak bunuh diri, tapi disebabkan saya dengar lagu ni yang membuatkan saya comeback. So, adakah itu salah satu Perjuangan. Ya, even kes macam tu pun pernah berlaku kat kita juga. Berkenaan lagu single dalam EP Fakulti Kelima tajuk Seterumu. So lepas beberapa hari kita publish single tu Seterumu, ada someone DM. Dia remaja lah, semua tak pasti lelaki atau perempuan sebab dia tak bagi tahu identiti dia kan. Dia just bagi tahu ayat panjang kan. Dia kata thank you sebab lagu ni selamatkan aku sebab aku dah terfikir nak bunuh diri dah. So bagi kita orang macam wish mindfuck kan. Sebab kita tak expect karya kita sedikit sebanyak memberi impact and boleh selamatkan nyawa orang kan. So bagi kami yes, kami happy and harap dapat membantu lebih ramai lagi lah kan. Sebab sometimes diorang ada suara tapi tak mampu nak menyuarakan. So mungkin certain lagu adalah suara diorang tu kan. So bagi kita orang ya sangat-sangat happy lah kan untuk orang-orang yang memerlukan macam tu. Semua benda tu macam aku rasa macam apa-apa benda juga yang kita buat lah, dia kena ada height dia. Jangan buat lebih-lebih. Jangan over the limit lah. Kadang-kadang memang kita nak inspire, bukan membuatkan orang lebih crave attention, untuk lebih nak cakap oh aku depressed, buat benda yang macam aku rasa kita nampak lah, kita kadang-kadang boleh bezakan kan, macam orang ni macam mana, macam perbuatan seseorang artis tu dia share tu untuk inspire atau untuk bagi kesedaran ataupun untuk populariti. Nakkan yes betul. Tapi at the same time kita tak boleh ignore yang mungkin dia memang betul ada masalah. Tapi adakah perbuatan dia membantu dia sendiri atau komuniti yang tengok tu? So aku rasa macam memang penting lah untuk kita cari balance yang sihat tu, healthy balance kan. And macam kau tadi cakap kan, macam aku rasa menarik lah, macam bila ramai orang buat macam kita rasa macam oh ni macam buat ni. So, bagi aku sendiri kan, benda ni memang bagi aku macam tanggungjawab aku sendiri lah. And aku rasa siapa-siapa yang tengok dekat sana pun memang aku rasa bagus untuk terapkan nasihat terapkan mindset tu, rasa tanggungjawab. Macam orang cakap diorang ada problem mental health, kau take it as seriously as possible. Walaupun benda tu kita nampak macam remeh-temeh. Yes, sebab aku selalu fikir macam hari ni aku boleh anggap benda tu remeh-temeh. Tapi what if kalau aku betul-betul anggap tu remeh-temeh, esoknya dia dah tak ada. Adakah aku bertanggungjawab atas kejadian tu? So macam aku rasa apa-apa pun aku nak be there for you. Ataupun siapa-siapa lah. Tapi at the same time kau ada dengan dia dekat sana, tapi kau jangan rasa kau adalah jawapan untuk diorang ataupun kau penyelamat. Sentiasa bawa kepada jumpa pakar. Sebab takut nanti dia akan berharap lebih dekat kau seorang. Yes, betul. Cerita-cerita macam ni yang aku rasa macam tertarik kan, sebab apa yang orang luar tengok dengan budaya punk tu sendiri macam drugs, party, apa semua kan. Tapi bila kau bercerita pasal benda ni yang membuatkan atau aku orang dekat luar sana macam boleh terbuka mata sikit. Ini punk macam bercerita pasal kehidupan. Selain daripada mental health ni, aku dengar korang punya lagu yang Dada Durjana. Yang macam orang punya mindset dak punk. Tak, pendapat aku lah, drugs masalah individu, even mak rempit ke apa-apa lah kan. Drugs memang masalah individu.
So dadah ni pun ada dalam kalangan kita. Yes. So kita nampak chemical punya penyakit ni terlalu berbahaya. Generasi akan datang. Ya, sebab kita dah tengok kawan-kawan kita semua kan. So kita cubalah daripada lagu kita bawa dia sebagai movement lah. And kita buat lagu Dadah Dujana bukan sebab kita nak condemn orang-orang Orang yang yang ni tak ya. Kita bukan membenci. Tapi kita sebab kita pun tak duduk dalam kasut dia. Kita tak tahu apa struggle dia, apa menyebabkan dia ke arah situ kan. Mungkin pun orang yang ada mental health juga. Yes, maybe tu cara escape dia tapi kita tak tahu kan sebab pilihan dia kan. So lagu tu actually mengajak semua ataupun kita lebih fokuskan untuk yang belum terlibat ni kan. So kita macam nasihat kita tak salah, kita tak benci kau kalau kau pilih benda ni, tapi kalau sebaiknya jangan. So itu actually nasihat dia lah kan. So kita bukannya sebab buat lagu ni sebab kita anti drug addict apa tak. Dia actually message untuk semua lah. Ya, kita tak pernah menolak siapa-siapa. Even kau siapa pun kita tak pernah menolak. And kita pernah dapat undangan perform kat dalam rehab pengasih untuk bagi hiburan lah dekat kawan-kawan kita yang kat dalam tu kan. Dalam masa sama bagi diorang semangat untuk teruskan hidup dengan lagu kita semua ni kan. So bagi aku menolak penagih ni bukan jalan penyelesaian lah. Kau kena lagi dekat dengan diorang lah, aku rasa. Sebab mungkin salah satu sebab diorang jadi macam tu sebab dia rasa orang dekat luar tak boleh terima dia dan biarkan. Cabaran hidup masing-masing lain-lain kan. So kita siapa kita nak judge dia kan. Dia ada masalah hidup dia, perjalanan hidup dia. So bagi aku tu bukan masalah kita. Lagu Dadah Dujana ni bukan kepada penagih tetapi untuk orang yang belum lagi ke situ. Ya. Yalah, even makcik pun dengar bempang Dadah Dujana dia pun boleh dengar apa. Ada tengok yang korang perform dekat dataran. Orang yang Ya, malam minggu. Weng. ya. Dan aku rasa lagu tu ya betul lah, macam bukan pada condemn penagih tapi condemn budaya atau perbuatan tu. Macam yelah, benda kita boleh bezakan kan, macam kita tak suka perbuatan tu tapi tak semestinya kita tak suka orang yang buat. Cuma perbuatan saja. Yes. Okay. Betul. Tidak silap akhlak dia lagi baik pada kita. Betul. Macam pengalaman Ampang Syndicate sendiri, macam mana korang hadap stereotip masyarakat? Kita selamba ke pang makan sampah ke, orang nak cakap apa ke, terpulang kat diorang. Kita buat kerja kita lah. Kalau kau nampak Mila, kita nak tunjuk depan mata kau tak so bagi aku, orang nak cakap ni bukan masalah aku lah. Bukan kita untuk kita ada dua tangan je. Ya, betul. Kita tak boleh tutup kan. Betul. Kita boleh tutup telinga. Betul. Even kita dekat lorong-lorong mana-mana kan, kita bagi homeless makan, tapi kalau orang tu nak cakap kita makan sampah, tetap kata makan sampah juga. Padahal kita kat situ tengah bagi homeless makan, tapi mindset diorang, tu budak-budak tu buat apa tu? Ni makan sampah ni. Faham? So, diorang nak cakap apa tak apa, kita buat apa yang terbaik, kita give back to masyarakat. So orang Kita tahu apa kita buat, cukup so diorang nak cakap apa, cakap je, sebab diorang just boleh bercakap tapi tak boleh nak buat. So kita walk the talk lah. So aku cuma ada soalan untuk korang. Macam mana perjalanan di luar daripada macam korang di atas stage, apa semua, kehidupan luar daripada tu, apa yang korang buat dan benda-benda yang korang buat lah. Ampang Syndicate. Kalau macam mana? Orang biasa. First kita pergi kedai runcit juga jangan risau. kita still beli rokok di blend. Kita dengar temak agak Cuma aktiviti sometimes kita dengan kita punya community Noisy Punk. Kita macam hari Minggu ni buat apa? Tak ada gig. Jom kita buat food not bombs. Kita collect donation, diorang beli bahan mentah, diorang masak, kita Food not kumpul. bombs tu apa? Food not bombs tu makanan bukan senjata. So basically kita macam bagi makanan dekat homeless dekat sekitar Bukit Bintang. So Siapa pun yang nak ambil pekerja yang balik kerja lapar kan, kita pun tak tahu dong struggle macam mana. itu aktiviti di luar pentas lah. Ui, baik. So kita Kita orang boleh ikut lah untuk boleh nanti kita create kita buat ni kan. Kita buat spread the bread. Even misal katalah time tu
semua tak ada duit lah misal kata kan. Kita bagi berapa yang ada je. So dengan berapa yang ada juga pun kita sejalan. Mungkin bajet tu boleh beli roti je, roti bodoh kan. Dah kita beli, kita still bagi dekat masyarakat semua kan, dekat siapa-siapa. Lepas tu sometimes kita buat aktiviti macam yalah barbecue ke mandi sungai, just aktiviti yang sihat dengan community kan. Kalau ada gig kita turun gig, support band, support scene. So kalau di luar hampa sedikit macam individu macam aku still macam biasa, still ada kerja, still hidup macam biasa, cuma dari segi kesedaran apa yang kita dapat dari kawan-kawan pang kita kan, macam antaranya pasal brotherhood, pasal tolong each other, layan sama rata. So benda tu pun secara personal pun aku terapkan juga. Bukan just bands, dengan bands lah kau kena tunjuk yang kau ni brotherhood. Dengan ni je lah kau ni sebab kau pakai jaket punk tu. Tu bila strip semua kita si manusia, but apa yang kita dapat benda baik pada community tu kita applykan dalam hidup lah. So misal kata nampak binatang lapar ke, bagi dia makan. Nampak orang tu nak melintas, kita tolong kan. Lepas tu semua race kita respect, tak ada nak condemn kan. So itu kalau di luar ni lah. Kalau yang lain saya tak tahu. Sama. Aku pun beli di Blend Sat Suria. Retweet. So aku ni ada satu soalan yang selain daripada mental health dada. Pada aku yang aku nak tanyalah pada korang kan, isu LGBT. Pandangan korang. Pandangan aku secara peribadi, soalan ni panas ni, bahaya kak. Tapi kita jawab lah. As personal aku tak tahu lah korang macam mana. Aku dengan kau kak. Oh, play safe bro. Sebelum komen dah keluar kan. Pandangan aku berbalik pada manusia lah kan. Aku tak nak cakap lebih, and aku pun tak sokong. Secukup aku tak membenci, and aku tak nak cakap apa-apa lah. Mungkin perbuatan lah tapi dari segi kemanusiaan tu kita sama dan menerima Dia still manusia kan. Manusia yang still minum air, still makan nasi. So biar dengan Tuhan lah, urusan dengan Tuhan lah. Kita layan dia macam manusia lah. Yalah, sebab kita pun tak tahu pengakhiran kita macam mana. Setiap orang pengakhiran dia kita tak akan pernah tahu macam mana. Mungkin orang macam ni lebih baik daripada kita. Tak apa, biarkan saja benda tu. Dah riot ni, dah riot lah. Mak dia yang marah ke? Mungkin dia makhluk gaib. Ke yang seorang tadi yang tak datang. Ya tu saya rasa. Ni aku tertarik dengan dorang punya ni. Okay. Zin. Yeah. Ni sebenarnya every aku tak gig tahu kita bagi free bro. And kita ada, ni dah edition ke berapa latest? 11. Ni semua DIY kan? Ni yang korang buat semua DIY. Ni korang buat sendiri lah. Kita buat sendiri. So ini adalah EP. Mari sini. Yeah. Oh, ni. Yes. Ni ada tulisan ni kat belakang. Yang tu first edition kita. Oh. Yang ni yang latest. Ini paling latest. Yeah. Ini yang second lah. Second last. Second last. Oh, ni lirik lagu kan? Yang ni kita sebelum kita pergi ke fakulti kaki lima ni, kita ada buat macam aktiviti dekat flat. Oh, dekat flat tempat korang duduk ke macam mana? No, dekat Subang, area Subang lah. Sebab situ hotspot time tu kita bergerak dengan Drug Free Youth Malaysia. Okay. And kita dapat mission untuk buat aktiviti dekat satu flat ni. Kan kita buat ajar teori ukulele. Oh. So start dari sini lah kita sampai ke fakulti kaki lima. Okay, so aku nak tanya, ni adalah EP yang terbaru? Ya. Ini EP bukan album First EP. First EP Ampang Syndicate Fakulti Kaki Lima. So boleh cerita sikit tentang Fakulti Kaki Lima atau mengenai EP ni? Okay, Fakulti Kaki Lima ni actually dia lagu lah. Memang lagu lah cerita dia, takkan karipap pula. So alhamdulillah daripada kita punya EP, first EP ni kita ada movement. Baru-baru ni juga kita ada buat berapa episod? 56 episod lah, 10 bands. And kita bekerjasama dengan One SOG sebagai cikgu. Kita merakyatkan teori muzik yang tak sepatutnya didagangkan. Noted.
So, boleh cerita sedikit tentang Belum. Soon. Soon lah. Oh. Tengah edit lagi. So boleh cerita sedikit tentang apa yang korang nak sampaikan di dalam EP ni dan berapa lagu ada dalam EP ni dan apa tu Fakulti Kaki Lima? Konsep. Konsep dia macam mana? Mission kita sebenarnya ada mission lah. Kita antara salah satunya kita nak menyumbang kat dalam scene. Kan? Banyak kawan-kawan kita main muzik hebat-hebat tapi diorang tak tahu apa benda diorang buat, nama benda tu. Sedangkan diorang dah buat. Tu yang kita merakyatkan teori muzik and Bukan untuk didagangkan. ya. Taman dagang, benar dekat taman dagang bukan untuk didagangkan. Konsep So Fakulti Kaki Lima. konsep Fakulti Kaki Lima ni kita cerita pasal EP lah, bukan program Fakulti Kaki Lima tu. Dia ada dua benda berbeza. So kalau aku nak cerita pasal EP ni, actually kita nak bagi satu statement ataupun apa yang kami believe, ilmu di mana-mana, tak semestinya di sekolah, di universiti kan. Ilmu ni jalanan adalah sekolah. So basically semua lagu-lagu dalam EP ni actually apa yang kita dapat collect daripada street lah. So dalam lagu ni ada cerita pasal brotherhood, cerita pasal unity, cerita pasal kasih sayang semua kan. So benda tu semua kita dapat daripada community kita, daripada scene, daripada street. So kita ilhamkan dalam karya dalam EP ni lah. So alhamdulillah latest ni kita buat program macam Z cakap tu, Movement Fakulti Kaki Lima. So basically macam Z cakap, dia jemput Wan SOG tu sebab dia memang proper student learner lah kiranya, music, betul learner punya music. So kita buat program ni, kita jemput beberapa local bands perform, sambil tu slate dengan segmen Wan tu dia mengajar teori muzik. So bagi saya secara santai kan. So actually kenapa kita buat macam ni, sebab kita believe ilmu macam Zack cakap tu lah, ilmu tu actually untuk semua, bukan untuk golongan elit je. Kau nak belajar muzik, kau kena masuk U. Kan yang, so orang bawah ni macam mana kan, sedangkan ilmu ni untuk semua kan. So kita just ajar basic teori, diorang boleh faham. So mungkin diorang boleh apply ke dalam karya diorang, so akan nampak lebih bagus, diorang improve kan. Alhamdulillah belakang kita bekerjasama dengan orang-orang yang kita cakap berpengalaman lah. Macam nak cakap ya. Orang yang lebih faham lah. Ya, orang-orang lebih faham. Kan, kalau sebab kita buat benda ni pun bukan kita satu band je. Kita ada team ataupun kita gelar diorang sebagai sindiket Subahat. So diorang believe kat kita apa yang kita nak buat, and diorang faham kita punya drive. So diorang willing to do dengan kita, and so far alhamdulillah lah, so far segala berjalan dengan lancar. Lancar. Shout out tu Resak Jilma and Funky Brigade. So itu dua team, production team yang keras straight selama 2 minggu, shoot. Now editing pula. So benda program Fakulti Kaki Lima ni akan release dekat YouTube channel Fakulti Kaki Lima Funky Brigade YouTube channel. So nanti kita boleh tengok kat situ lah. So kalau cara nak dapatkan physical copy ni macam mana? Dekat mana nak beli dan berapa harga yang Paling mudah korang boleh DM kami di Instagram ampang.syndicate. Itu kalau ni lah, nak paling mudah lah. Kalau kita turun gig ke, kita akan buka merchandise punya booth. Kat situ pun kita ada jual, selain EP, kita jual t-shirt, kita jual pin button, kita jual stiker, jual patches, macam-macam merchandise. So semua tu sebab kalau macam nak tunggu gig kan mungkin lama lagi. So yang direct DM lah dekat Instagram lah. So dekat situ semua ada lah. So selain daripada Ampang Syndicate punya page, okay, boleh bagi tahu korang punya social media, IG, Facebook korang masing-masing. Macam mana orang nak follow korang Nak lebih follow nama apa rapat? Rapat. Follow rapat lah. Personal ke atau bands? Band, personal, dua-dua semua. Okay, kalau bands, ampang.syndicate, semua huruf kecil, ARMPUN.SINDICATE. Macam tu juga dengan Facebook page, TikTok,
Twitter and YouTube Ampang TV. OnlyFans boleh. OnlyFans OnlyFans ada. on the way. Tak. Ada gambar kaki HK. Tu yang kena pakai kasut lah. So Mana boleh untuk tunjuk? YouTube channel kita ARMPUNK TV, Ampang TV. So lain-lain macam Joox Joox ke Spotify ke sama juga Ampang sedikit. Kalau personal punya? Personal. So saya private account. So saya just accept girls only. So girls, hati-hati ya. So ELBYTHEDANIAL, LB the Daniel. So follow rapat guys. TikTok ada TikTok. Sama juga. Sama juga. Sama lah. Aku pun kau follow IG dia kalau nak contact. Aku private account kan. Aku minta maaf tu tak boleh share. Boleh tak? Boleh. Alright. Sebab aku tak larat lah nak buat account. Nanti kena block. Ke kau tak larat kau nak accept semua orang. Ramai sangat kan girls. Alright. HK. Aku punya IG Akmal. Aku tak ada IG sekarang. Aku dah disable lah. Tapi IG bila tak kau suka kita orang. kau tengok video ni aku rasa dah ada kot IG tu balik. Akmal __ HK. AKMAL __ HK. Aku punya bukan private account. Kau nak private account kau kena pergi OnlyFans aku. Dekat link dekat bio. Alright. Subscribe guys. Power. So, mungkin dah yang terakhir untuk aku nak tanya 3 lah. Mungkin seorang-seorang ke, tengok aku ikut korang macam ni. Favorite musician lah, punk ke, siapa-siapa yang korang suka lah, luar negara ataupun Dalam Malaysia. ikut siapa-siapa. So untuk apa soalan dia? Idola. Yang kau yang inspired kau lah, salah satu yang aku minat lah dia. Kalau bukan musician pun tak apa lah, yang orang yang membuatkan bila kau tengok dia, dia lah. Okay. So yang inspired aku untuk untuk betul-betul pandang serius dalam my music, kalau nak cerita pasal bands, Metallica lah. Okay. Kalau secara individu, dia punya drummer Lars Ulrich dengan vocalist Jens Hetfield lah. Sebab diorang start daripada dua orang, and sampai sekarang diorang still the gatekeeper lah. So diorang lah decide apa yang diorang nak. Macam certain bands, once diorang dah bigger, diorang dah tak ada kuasa tau. Masuk kuasa tu diorang tak boleh decide apa yang diorang nak. Karya pun kena ikut kata pihak management ke apa kan, label kan. So Metallica, diorang punya even diorang bigger, but diorang still ada rights. Diorang nak buat lagu apa diorang nak buat, so semua terpulang dekat diorang. So bagi aku itu artis yang sebenar lah. Tak ada siapa control kau kan, kau control karya kau. So itu inspired aku lah untuk aku macam dengan band ni aku nak macam tu. Aku tak kita tak nak libatkan orang luar macam kau patut buat macam ni tu. Kau tak boleh buat lagu macam ni. Mungkin so kalau boleh diambil okey kot kan. Tengok pendapat boleh dengar kan. Tapi disuruh kita akan consider dulu macam itulah. So dari segi playing pun sama juga, Lars Ulrich juga dia punya playing dia. Kalau local aku minat Joe X Wings, bekas gitaris Joe Wings, Wings lah. Sebab dari segi dia punya riffing, dia punya sound, tapi even aku tak pandai pun main gitar. Serius, aku yang muzik ketuk-ketuk aku boleh follow lah. Kalau gitar pun tak, tapi aku suka dengar riffing lagu tu. So bila riffing tu sedap, macam antaranya lagu-lagu fast lah, rock ke metal, punk kan. So bila riffing tu dia hook, dia, and aku sebagai drummer, aku jadi shock nak drive dia punya melodi tu kan. So itu gitaris yang kalau local lah. So tu juga. Kalau aku lokal, Blues Gang lah. Sebab bagi aku diorang fenomena. Diorang bukan band kan, diorang gang. So Ampang Syndicate pun macam tu lah, inspired lah kan. Blues Gang, Syndicate, Gang Syndicate kan. Kalau luar, Team Armstrong, Rancid.
sebab aku memang gila dia. Yang ketiga, Mike Marginal. Ya. As a perjuangan lah. Ya. HK? Bagi aku banyak weh. Dari tadi LB cerita aku tengah fikir lagi. Tengah pilih. Tu. Aku rasa Kalau lebih dari 3 pun tak apa, ikut yang kau suka lah. Yang keselesaan kau. aku rasa yang paling buatkan aku tergila-gila dalam muzik rock bagi aku whatever lah, rock, metal, punk tu semua kan. Dalam muzik rock tu Guns N' Roses lah. Bagi aku time tu memang aku sebelum tu aku memang tak minat like macam hard rock atau classic rock tu semua kan. Tapi bila aku dengar Guns N' Roses, masa tu aku umur 13 tahun lah. Aku dengar aku macam, weh, ni benda lain ni shoot. Dia ni lah. And then dari aku memang aku rasa setiap hari memang aku layan video Guns N' Roses je. Memang yes, memang betul lah macam kau cakap, macam dia ni lah. Macam setiap hari aku tengok Slash tu macam, ui damn. Sebab aku start main gitar kan. So memang tengok pada Slash lah. Memang bagi aku whatever yang music yang aku buat hari ni, banyak yang bagi aku semangat nak start, nak macam the rock and roll culture, lifestyle tu semua banyak dari Guns N' Roses. Lepas tu another one is yang tu zaman dulu punya musicians lah. Yang modern punya nowadays bagi aku dua, Bring Me The Horizon and Avenged Sevenfold. So bagi aku Bring Me The Horizon ni diorang, kau kalau dengar diorang, kau takkan dapat satu album yang sama dengan album yang lain. Setiap album yang diorang keluarkan benda lain. Yes, diorang start dari underground deathcore. Diorang memang lagu jerit-jerit tu semua, screaming, and then after that metalcore. Dan sekarang Bring Me The Horizon pun dia dah Sekarang diorang memang misi diorang cakap diorang nak masuk dalam radio, diorang nak jadi mainstream, tapi the heaviest music in mainstream, the heaviest music in radio. Yes. And bagi aku macam diorang bagus ni, diorang tahu apa yang diorang nak. Diorang, and bagi aku lirik-lirik diorang yang especially dia punya penyanyi Oli Sykes tu, dia memang banyak pada mental health jugalah, sebab dia sendiri dia punya kiblat Linkin Park. So banyak penulisan tu semua memang bagi aku, especially lagu Avalanche lah. Lagu Avalanche dia tu tentang penyakit yang nama ADHD, which aku sendiri pun ada. So bila dia nyanyi lagu tu kan, bagi aku macam shit man, like this speaks to me lah. Dengan lagi satu lagu One by One, yang lagu tu pun aku rasa korang kena dalami lirik tu lah. Bagi aku benda tu sangat inspire aku dari segi penulisan lagu. And Avenged Sevenfold bagi aku, dulu aku yang tak suka band tu. Kenapa? Tak tahu lah. masa dia tengah yang ni atau yang dah Memang sebab dulu aku minat like classic rock lah, Guns N' Roses, AC/DC semua kan. Bila aku nampak Avenged Sevenfold ni, Modern lah. tak, aku nampak macam kau ni macam emo tak emo, gotik tak gotik. Lepas tu nyanyi lagu macam ni kan, macam tak apa-apa lah. Sebab bagi aku dulu macam, dulu aku macam tu kau layan dandut. Kau lah emo. Kamar kat toilet. aku elitis lah. So aku macam, Kaki kepit. bila kau cakap kau suka music metal apa semua, aku expect kau cakap macam Metallica or like apa, Ozzy Osbourne semua kan. Tapi bila dia cakap aku music nak metal semua, siapa? Avenged Sevenfold. Aku macam tapi bila aku masuk universiti, aku dah macam shit, diorang ni actually like bukan senang lah. Untuk Metallica, untuk drama dia Lars Ulrich pun cakap macam dia suka band ni and dia bawa diorang ke touring tu semua kan. And aku nampak dari band tu diorang sangat sayangkan fans diorang. Diorang meletakkan fans diorang
So sebab mungkin masa tu kau tak kenal. Kau dengar daripada lagu dia, tapi bila kau mula selami dia punya dia ni itu yang membuatkan kau aku beli sial. Betul. So kalau macam dalam band ni lah, sorry nak tanya. Kalau dalam band siapa yang tulis lagu? Tulis lirik? Aku lah. Tapi aku siapkan rangka je. And then aku pass kat diorang. Baru arrange ke, diorang punya idea ke. So team lah. Team lah. Okay. So Tapi main songwriter for now, lirik writer memang Z. memang Z lah. Tapi macam Zack dia bercakap pun sedap tu. Weh, jangan lah. Serius, Suara tu, suara. aku suka dengan satu suara yang kalau kita panggil crispy tau. Husky lah. Jadi husky kan. So kau bercakap pun sedap tu. Aku tak tahu nak bagi reaction apa. Kau record macam Z cakap dekat aku. Korang memang kena follow rapat tu dengan orang. Dengar lagu-lagu diorang. Orang rugi gila babi tu kalau korang tak follow rapat. Aku Follow rapat cici sayang abang sampai. Sebab apa yang diorang cuba sampaikan bagi aku macam dia bukan sekadar muzik tu. dia bukan macam sekarang kan ada banyak lagu yang untuk nak jual diri lah. Maksud aku jual diri bukan nak begini lah. You know, main macam orang nak kenal apa, so kita kena buat lagu yang macam mainstream lah. Aku bukan menolak tu. Kalau benda tu bagus, okey bagus tak apa. Tapi maksud aku dari segi karya tak ada benda yang disampaikan. Macam kita tak boleh nafikan lah, diorang pun part of art kan. Sebab diorang still bunyi-bunyian. Tapi kita pandang music ni as a platform untuk kita sampaikan apa-apa lah kan. Suara kau, suara aku kan. Tu lah kita pandang lah. Rugi lah kalau kita tak ambil benda tu kan. Kalau tak Tapi kita pun tak nak cakap apa yang benda-benda macam tu kan. no judgement lah. Sebab kita pun tak nak orang judge kita. So aku rasa adil lah untuk kita tak nak ada perasaan macam tu juga. So aku nak say thank you sebab Kita rasa berbangga sangat dapat boleh lepak. dapat talk dengan korang. So apa yang korang bagi hari ni kita rasa macam dia sebenarnya kurang. Dia kurang macam aku tak puas doh. Aku nak duduk lagi dengan dorang ni sebenarnya. Mungkin maybe dekat luar Banyak kita lagi boleh- sebenarnya kita nak tanya sebenarnya. Aku rasa tu konsep fakulti kaki lima lah. Betul tu. So mungkin kita duduk berdiskusi, tukar pendapat. Oi, diskusi. Mungkin kalau kita nak tahu lebih banyak korang kena follow Orang dorang punya ni lah, dorang punya social media, apa yang dorang buat, dan mungkin benda-benda macam ni korang boleh dengar dekat sana. Thank you sebab sudah datang ke Ruang Masa. Thank you. Podcast yang tak seberapa. Podcast yang Kita lah kena berbangga kan. Sebab korang sudi invite kita. Ya. Walaupun kita berlainan menu. tak dong. Music sama. Sama kan? Sebab notes kita kongsi notes yang sama semua. So cuma cara penyampaian kita yang berbeza. Kita tetap sama, kita semua family. Thank you sebab sudi datang ke Ruang Masa. Thank you. Sudi berkongsi ilmu dengan kita orang, dan mungkin lepas ni kita boleh hang out together, dan mungkin kita orang boleh datang korang punya show, dan korang boleh datang kita orang punya show kalau ada. So kalau ada salah dan silap, aku harap minta maaf Betul. Kita Orang pun bersabar. minta maaf juga. Terima kasih kerana sudi datang ke Ruang Masa, dan jumpa korang lagi dekat next episode. Yup. So kalau korang nak benda yang best lagi, banyak lagi, korang kena stay tune dekat Ruang Masa. So guys, follow rapat Ruang Masa. Dah subuh belum ah? Dah. Okay, dah subuh. Masa datang. Dah nak azan subuh ni. So thank you, goodbye, jumpa di next episode. lagi. Korang semua gempak.